tentang interaksi, persamaan dan perbezaan antara tamadun. Jadi hasil pembelajaran bagi pelajar setelah mengikuti tajuk ini, pelajar akan dapat menjelaskan konsep ketamadunan dan tamadun Islam serta sumbangannya. Manakala kedua menghuraikan faktor kelahiran dan keruntuhan tamadun, dan yang ketiga menjelaskan persamaan dan perbezaan antara tamadun. Baiklah, kita lihat yang pertama, dari sudut kandungan dia, di mana kita akan menyoroti konsep tamadun, ini yang pertama. Yang kedua, kelahiran dan perkembangan tamadun, di mana tamadun itu sendiri akan berkembang. Tamadun itu sendiri kita akan lihat bagaimana perkembangannya. Bagaimana perkembangannya, apakah aspek yang akan dilihat dari segi tamadun itu sendiri. Dan ketiga, faktor kelemahan dan kejatuhan tamadun, di mana tamadun itu akan berlaku fasa kejatuhan. Fasa kejatuhan. Katakan dia punya graf dia seperti begini, kan, dia naik dan akhirnya turun, jatuh. Disebabkan apa? Kelemahan yang ada padanya. Kemudian kita nak lihat bagaimana interaksi antara tamadun, tamadun A, tamadun B, tamadun C, tamadun D, dan di mana semua itu ada berkaitan, adanya interaksi antara satu sama lain. Baik, dan juga persamaan dan perbezaan antara setiap tamadun. Baik, kita lihat yang pertama iaitu berkaitan dengan konsep tamadun, di mana konsep tamadun ini kita dapat lihat antaranya. Yang pertama berkaitan dengan istilah tamadun, ciri-ciri asas tamadun dan juga hubungan antara tamadun. Baik, bagi istilah tamadun ada beberapa istilah yang akan kita lihat. Yang pertama umran, yang kedua hadarah, yang ketiga madaniyah, yang keempat tamadun itu sendiri, yang kelima civilization dan juga peradaban. Baik, kita lihat yang pertama, umran. Di mana istilah ini adalah istilah yang pertama diperkenalkan. Siapakah yang perkenalkan istilah ini? Beliau adalah Ibn Khaldun. Beliau adalah Ibn Khaldun yang mana telah memperkenalkan istilah ini pada kurun ataupun abad ke-14 Masihi. Jadinya, apa maksud umran sebenarnya? Umran ini membawa maksud membangun dan memakmurkan bandar. Jadinya satu tempat yang bernama bandar itu dibangunkan dan dimakmurkan. Maksud dimakmurkan ini difungsikan bandar tersebut. Jadinya apa yang berlaku adalah kawasan tanah yang didiami, maksudnya ada orang tinggal dekat situ, masyarakat yang menetap dekat situ dalam keadaan yang berkembang subur, lagi makmur. Kalau kita dapat faham, kawasan yang subur, lawan dia adalah kering. Maksudnya kita boleh faham apa? Kalau subur ini maksudnya maju, berkembang. Manakala bagi kawasan yang kering ini maksudnya tidak berfungsi. Tak maju, mundur. Tidak maju ataupun mundur. Baik, dan bandar mestilah ada perancangan yang baik agar tamadun ini bertahan lama. Kalau kita tengok bandar-bandar yang ada dekat Malaysia sebagai contoh, di mana kalau bandar itu tidak tersusun, akan wujud bandar yang baru, kan, bandar ini yang lama, bila wujudnya bandar yang baru yang lebih tersusun, ada macam-macam fasiliti, kemudahannya kat sini, apa yang berlaku pada bandar yang lama ini akan jadi pekan mati. Kan, akan jadi pekan mati dan orang pun dah tak kisah dah kepada tempat ataupun bandar ini. Itu sebab dia kehidupan cara bandar adalah kehidupan yang terancang, tersusun, dan juga teratur. Adanya lampu isyarat untuk perjalanan yang selesa, adanya kemudahan-kemudahan dan juga infrastruktur, terletaknya pusat pentadbiran di situ. Maksudnya apa? Sebagai contoh, kalau kita dapat tengok ada setengah tempat tu, bila mana kawasan itu dah jadi pekan mati, pusat-pusat pentadbiran ni, contoh macam kita lah, pejabat-pejabat kerajaan dan sebagainya, berpindah ke pekan yang baru. Pekan yang lama, tak ada orang, kan. Lagi apa, tinggal kedai-kedai yang lama. Macam mana kedai-kedai yang lama itu dapat memacukan ekonomi dengan tak ada orang dan sebagainya. Dan inilah kesan-kesan yang berlaku. Dan kalau kita tengok perkara-perkara lain-lain,
bandar ini juga ada kemudahan yang lain. Okey. Baik. Kita tengok istilah yang kedua. Istilah yang kedua adalah berkaitan dengan hadarah, diperkenalkan juga oleh Ibn Khaldun. Okey, maksudnya adalah suatu wilayah, daerah, kota, bandar, kampung atau tanah yang diusahakan. Wujudnya kehidupan yang menetap dan disitulah berlakunya urbanisasi. Okey, urbanization. Kan lawan kepada urbanisasi adalah al-badawah dan juga al-badiyah, iaitu hidup dalam keadaan yang liar, hidup dalam di kawasan pedalaman. Okey, yang jauh daripada bandar. Dan menurut Malik bin Nabi, okey, hadarah ini bermaksud berada pada tahap yang maju, satu level, okey, level yang maju ataupun membangun. Okey. Baik, istilah yang ketiga kita lihat pula Madaniyah, diambil daripada perkataan Madinah. Maksud Madinah itu adalah kota, city, dan dikenali sebagai pusat peradaban. Bermaksud ia adalah bandar dan kehidupan cara bandar, di mana ia sampai satu peringkat yang tinggi dalam kehidupan kebendaan sesebuah masyarakat yang jelas kelihatan. Dalam aspek apa? Dalam aspek pembangunan. Okey, perancangan. Maksudnya tempat tu ada perancangan dia pada tahun sekian-sekian apa yang akan berlaku. Okey, macam mana penyusunan bandarnya, macam mana dengan kenderaan awamnya, fasiliti apa yang ada tak LRT, laluan kereta api, okey, serta penyediaan kemudahan infrastruktur seperti apa? Hospital, sekolah, kan, klinik, okey. Dan inilah yang disebut sebagai apa? Suatu peringkat yang tinggi dalam kehidupan. Dan Muhammad Farid Wajdi dan juga Syekh Muhammad Abduh menggunakan istilah ini bagi maksud tamadun. Okey. Baik. Seterusnya kita lihat untuk takrifan yang keempat, iaitu tamadun itu sendiri diperkenalkan oleh Zulji Zaidan. Okey. Maksudnya sama dengan civilization, iaitu keadaan hidup bermasyarakat yang bertambah maju. Maksudnya apa? Kalau kita tengok di sudut graf, sesuatu masyarakat itu bermula daripada tidak ada apa, kemudian meningkat dan bertambah maju, dan inilah yang disebut sebagai tamadun. Hidupannya makin maju. Dia akan fix apa benda yang kita nampak, era-era yang ada di situ. Okey, baik. Seterusnya, istilah yang kelima iaitu istilah bahasa Inggeris yang disebut sebagai civilization yang digunakan secara meluas dengan maksud tamadun. Okey, diambil daripada perkataan civitas, daripada Latin, atau city yang bermaksud kota, di mana ia sebagai kota sebagai pusat tamadun. Civil society iaitu adalah melambangkan masyarakat beradab. Ia merangkumi keseluruhan pencapaian dalam kehidupan, iaitu dari aspek pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral dan juga undang-undang. Maksudnya ada ciri-ciri kehidupan yang digariskan untuk menunjukkan apa? Menunjukkan inilah tamadun sebenarnya. Kalau sesebuah tempat itu dia ada pengetahuan, ada kepercayaan, kesenian tapi tak ada moral, tak berapa nak tamadun. Ataupun semua ada tapi tak boleh nak follow undang-undang semuanya jadi macam cowboy. Kan, jumpa orang tembak, siapa yang paling berkuasa dialah yang kuasai segala-galanya. Itu tidak bertamadun. Okey. Baik. Manakala peradaban pula, Muhammad Osman Al-Muhammadi menyatakan pencapaian semua aspek pemikiran, moral, sosial, kebendaan dalam kehidupan sesuatu masyarakat. Dan jadinya dalam Kamus Dewan mengatakan suatu keadaan masyarakat manusia yang bercirikan atau didasari pada taraf kemajuan kebendaan. Ini satu perkara. Dalam masa yang sama juga, perkembangan pemikiran, sosial, budaya, politik yang tinggi peradabannya. Dia merangkumi banyak perkara di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Dan walaupun wujud beberapa perkataan diperkenalkan, istilah yang digunakan dalam bahasa Melayu yang merujuk kepada masyarakat bertamadun adalah tamadun dan juga peradaban. Jadi tuan-tuan sekalian, pelajar-pelajar sekalian, kita lihat
Dah berapa dah? 6 tadi berkaitan dengan apa? Istilah, istilah tamadun. Istilah tamadun. Baik. Kita lihat pula ciri-ciri asas tamadun. Ciri-ciri asas tamadun, adanya penempatan yang kekal, kehidupan berkualiti, stratifikasi sosial, bahasa tulisan, bahasa dan juga tulisan, organisasi politik dan pemerintahan, teknologi dan juga reka cipta, kreativiti dan juga kehidupan beragama. Dan dari sudut penempatan kekal ini, ya, maksudnya masyarakat di situ tidak nomad. Bagaimana nomad? Kita dapat lihat gambar ini. Nomad ini yang jenis berpindah randah. Kan jenis berpindah randah. Jenis berpindah randah. Dia pergi ke satu tempat, lepas tu dia pindah mula satu tempat sini, kemudian berpindah ke satu tempat sini, lepas tu pindah lagi. Berbanding dengan bandar, dia dah tersusun dah, kan? Ni jalan, ni rumah, kan? Ni keselamatannya, dan ada fasiliti yang telah ditetapkan. Ini adalah kewujudan bandar. Biasanya ciri-ciri geografis juga memainkan peranan yang penting, di mana biasanya lembah sungai ini akan jadi pilihan. Sebab apa? Sungai ini adalah punca kepada mata pencarian, punca juga kepada akses kehidupan, punca juga untuk pengangkutan dan sebagainya. Baik. Manakala kita lihat pula kewujudan kota dan juga bandar ini secara tak langsung menjadikan kehidupan ini jadi lebih elok dan sebagainya, dan lebih teratur, lebih teratur dan jadi lebih elok, kan? Kita dapat lihat di sini adalah gambar Putrajaya. Gambar Putrajaya ini adalah bangunan pada zaman ataupun tamadun yang dahulu. Baik. Yang kedua, kehidupan yang berkualiti, wujud revolusi pertanian dan peningkatan kualiti kehidupan yang lebih sempurna ini, di mana hasil pertanian, hasil peternakan meningkat. Kan kalau kita tengok di sudut graf, meningkat dan melampaui tahap sara diri. Dulu setakat apa? Boleh sara diri untuk cukup makan. Cukup makan, dan bila dah meningkat ini, boleh menjadikan apa? Menjana ekonomi. Dan secara tak langsung penciptaan peralatan lebih baik, the good tools, tools yang baik untuk tingkatkan produktiviti. Sebab apa? Produktiviti ini sangat penting. Produktiviti sangat penting. Kalau dulu setakat, kalau katakan waktu itu awal-awalnya boleh hasilkan dalam 1 tan, kemudian meningkat menjadi 3 tan. Ini adalah apa? The good productivity. Baik. Dan yang ketiga, stratifikasi sosial, wujud sistem pengelasan dalam masyarakat berdasarkan kelas dan juga status. Kan? Kita di Malaysia sekarang ni ada apa? Status, ada kelas. Kan? Ditetapkan apa? Kalau biasanya kita tetapkan macam kita sekarang ni lah, ada T20, M40, B40, dan inilah contoh yang berlaku. Kalau dahulu kita mungkin dapat lihat golongan apa? Golongan raja, kemudian golongan bangsawan, golongan pertengahan, dan golongan apa? Bawahan. Ini yang berlaku pada zaman dulu, dan zaman sekarang pun secara tak langsung wujud kelas-kelas ini. Kalau kita nak minta bantuan pun tengok, untuk M40, untuk B40, T20 dikurangkan cukai, sebagai contoh. Jadi ya, sistem pengelasan masyarakat awal ini berkait rapat dengan pemilikan kekayaan. Dan sekarang pun sama juga, berkaitan dengan apa? Pemilikan kekayaan dan juga pendapatan. Jadi status pula mempunyai kaitan dengan kriteria. Kriteria prestige. Kriteria prestige dalam masyarakat seperti apa? Gelaran. Gelaran panggilan, dipanggilnya tuan, datuk, kan? Tan Sri, Datuk Sri, Tan Sri. Adanya peraturan, adanya adat, dan inilah yang nak menunjukkan apa? Status. Status sesuatu masyarakat itu sendiri. Baik, kita beralih pula kepada
ciri yang seterusnya itu ciri berkaitan dengan bahasa dan juga sistem tulisan. Salah satu keistimewaan tamadun ini berfungsi sebagai perantaraan komunikasi, menjadi perakam. Merakam ini maksud dia dalam merekod. Merekod perjalanan sesuatu tamadun itu sendiri, penyampaian dan juga pewarisan khazanah tamadun dalam pelbagai ilmu. Dan kesannya berlakunya perkembangan ilmu. Ilmu itu makin berkembang daripada satu benda berkembang kepada banyak perkara. Muncul kelas terpelajar. Maksudnya apa? Maksudnya akan wujudnya golongan-golongan yang genius. Cerdik pandai. Dan kemunculan seni kreatif seperti epik, puisi dan cerita rakyat. Sebab apa? Satu-satu perkara itu tak disampaikan secara langsung tapi dalam bentuk apa? Dalam bentuk seni kreatif. Itu sebabnya kalau kita lihat pada hari ini wujudnya apa? Filem, wujudnya dalam bentuk nyanyian ataupun lagu. Kalau dulunya puisi, sekarang ni lagu. Sekarang ni orang boleh berkarya, karyanya dengan hasilkan filem pendek ataupun video pendek. Kita zaman TikTok sekarang kan, laginya ada konten-konten yang tersendiri dan benda ni pun dia relate dengan apa yang ada pada ketika ini. Okey, baik. Seterusnya ciri tamadun, wujudnya ataupun adanya organisasi pemerintahan. Maksudnya pemerintahan itu lebih teratur. Kalau kita tengok carta atau organisasi, dia akan lebih teratur. Ada ketua, ada orang kanan ketua. Kemudian ada lagi peringkat-peringkat bawahannya. Sebab apa? Nak jadikan sistem perundangan ini, sistem nilai lebih teratur di mana kesatuan politik dan budaya dapat menyatukan masyarakat dalam menentang orang luar. Dan sistem politik dan pentadbiran menjadi lebih kompleks bila tamadun berkembang. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok kan mula-mula satu tempat. Mula satu tempat. Tempat dia. Lepas tu berkembang lagi. Wujud lagi banyak tempat. Kan pecah kepada dua tempat yang utama. Contoh satu tamadun ini. Lepas tu dipecahkan lagi. Pecahkan lagi. Dan begitulah kompleksitinya. Baik. Contoh sistem apa? Sistem beraja, sistem monarki yang menggunakan sultan. Sistem demokrasi, sistem oligarki. Ini adalah contoh ataupun bentuk organisasi pemerintahan yang menunjukkan ciri ketamadunan. Kemudian wujudnya teknologi reka cipta. Teknologi reka cipta di mana ia boleh merancangkan kan pelbagai aktiviti ekonomi, perkhususan kerja. Contohnya kalau kita lihat ia akan memberi kepada perubahan struktur, pencapaian tahap kecekapan yang tinggi dan meningkatkan daya reka cipta teknologi yang baru. Kita dapat tengok alat pengangkutan. Contoh macam ni. Ni nak kata beca gabungan dengan basikal kan. Kita ada apa? Sampan, membawa kepada kapal yang besar, membawa kepada feri, boleh mengangkut kenderaan dan sebagainya. Ini adalah inovasi. Contoh macam telefon, bermula dengan telefon, lepas tu telefon daripada berwayar, kepada tidak berwayar, kemudian menjadi mobile, boleh bawa ke sana sini. Kemudian daripada mobile ini dia menjadi smart, kan, smartphone. Dulu adanya apa, kalau mobile ni ada keypad. Sekarang ni tak ada keypad lah. Semuanya screen, kan, touch screen. Dan akan datang bawa jadi apa, hologram. Boleh jadi, kan, kita tunggu je lah. Teknologi reka cipta. Dan juga kreativiti, kelahirannya perkembangan dari kreativiti yang menghayati falsafah, kesenian, kesusastraan, nilai estetika yang tersendiri. Itu sebab dia dizahirkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk seni ukir bangunan. Bukan setakat bangunan saja, seni ukir dari sudut barangan-barangan seperti pinggan, mangkuk, cawan, lepas tu dari sudut pakaian,
Kesenian juga bukan setakat dari sudut pakaian, fabrik, tapi juga dalam bentuk nyanyian, puisi, lakonan. Kesusastraan ni lebih bawa kepada apa? Cerita-cerita, apakah dia punya nilai-nilai falsafah kesusastraan yang wujud dalamnya. Okey, baik. Dan tak terlepas juga peluang iaitu kehidupan beragama, di mana lazimnya bandar-bandar awam muncul di sekitar pusat upacara agama seperti kuil. Bandar-bandar awam ni sebab apa? Kepercayaan agama memainkan peranan yang penting dalam pembentukan tamadun. Sebab golongan agama menjadi kelas tertinggi sebab dianggap perantara manusia dengan kuasa-kuasa supernatural. Dia yakin adanya kuasa yang sangat hebat. Sangat hebat, dan itulah yang disebut sebagai supernatural. Supernatural. Dan kuasa inilah yang dia angkat sebagai Tuhan ataupun dewa. Unsur spiritual penting dalam tamadun sebab ia memberi kesan pada tingkah laku dan juga pembinaan bangunan. Baik. Kita lihat pula hubungan antara tamadun dengan agama. Hubungan antara tamadun dengan agama. Dan juga bangsa. 3 perkara. 1 agama, 2 budaya, 3 bangsa. Bagaimana perkara ini boleh ada connection? Boleh ada connection antara satu sama lain. Baik. Hubungan antara tamadun dengan agama. Apa yang agama ini lakukan? Ataupun apakah tamadun ini akan dapat kesannya berkaitan dengan agama? Kebanyakan tamadun berasaskan agama. Masyarakat bertamadun mempunyai budi pekerti yang mulia, yang elok, yang baik, moral yang tinggi, datang daripada ajaran agama dan juga budaya. Jadinya kemunculan tamadun Islam merupakan manifestasi tafsiran kepada kehidupan beragama. Maksudnya seseorang itu sekiranya elok, ini menunjukkan dia mempunyai agama dan budaya yang baik. The good one. Baik. Manakala yang kedua, hubungan antara tamadun dengan budaya. Budaya masyarakat yang tinggi dan juga terpuji menandakan masyarakat itu bertamadun. Sebagai contoh, masyarakat berbudaya tinggi mempunyai kehalusan budi. Halusnya budi, maksudnya dalam keadaan apa? Yang baik, tidak ganas, dan juga adanya kesempurnaan moral yang merupakan ciri kehidupan. Maksudnya pakaian dia pun pakaian yang elok, pakaian yang tak serabut mata memandang. Dan kita dapat lihat di sini persamaan dan perbezaan antara tamadun dengan budaya, di mana apakah persamaan dia? Mengandungi aspek material, moral iaitu spiritual dan juga estetika. Namun tamadun ini dia akan kekal dan budaya ini ada unsurnya berubah-ubah. Manakala tamadun ini melampaui batas negara dan juga wilayah. Budaya ini dikaitkan dengan negara ataupun wilayah. Sebagai contoh, tamadun Islam. Tamadun Islam ini bukan setakat negara Arab, tapi negara apa? Negara Asia yang berbeza budaya. Lagi di Eropah, di Afrika. Kita boleh nampak inilah yang disebutkan sebagai apa? Tamadun. Tamadun Islam itu sendiri. Baik. Kemudian hubungan antara tamadun dengan bangsa, di mana keduanya tidak begitu ketara walaupun terdapat tamadun yang dikaitkan dengan sesebuah negara seperti China, dan juga tamadun India. Tak ketara sangat. Tak ketara sangat perbezaan di situ. Dan apakah yang kita dapat lihat perbezaan antara tamadun dengan bangsa ini? Melampaui sempadan geografi dan juga batas kenegaraan, terdapat tamadun yang mengandungi lebih daripada satu bangsa. Kita dapat tengok macam tamadun Islam itu sendiri. Bangsa apa yang terlibat? Kalau kita di Malaysia, bangsa Melayu, ada juga daripada bangsa Cina, bangsa India.
Arab, kan. Lagi apa lagi? Eropah ataupun Barat. Okay. Lagi apa lagi? Daripada Afrika. Dan ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan tamadun ini mengandungi lebih daripada satu bangsa. Okay. Satu bangsa, lebih. Okay. Dan lazimnya bagi bangsa pula dikaitkan dengan sejarah, okay, tradisi, budaya, kawasan geografi tertentu. Okay. Baik. Kita lihat pula faktor kelahiran dan perkembangan tamadun biasanya dikaitkan dengan lokasi yang strategik. Lokasi yang strategik seperti sungai, rangsangan keagamaan dan juga kerohanian, kestabilan pemerintahan, kemantapan ekonomi, keteguhan sosial, toleransi terhadap tamadun lain dan juga penghijrahan. Baik, lokasi strategik. Lokasi inilah yang membolehkan penempatan masyarakat mendapat sumber-sumber semula jadi. Contoh seperti apa? Sungai, bukit bukau, pantai, muara sungai. Sungai ini biasa melibatkan muara. Sebab apa? Sebab situ adalah dari sudut aspek keselamatan. Dan ia merujuk pada faktor geografi. Rangsangan agama dan kerohanian, contohnya kita dapat lihat ajaran agama dan juga amalan rohani ini mendorong penghayatan nilai murni dan suci seterusnya kehidupan bertamadun. Dia akan spark untuk jadikan seseorang itu ada good value, dan juga jadi seorang yang suci. Manakala kita lihat pula masyarakat yang menghayati kehidupan beragama akan berusaha menuju kepada kesempurnaan. Semakin lama semakin baik, semakin lama semakin baik. Dan inilah yang menunjukkan kesempurnaan kemanusiaan dan juga ketinggian budaya. Dan adanya penghayatan yang tinggi terhadap moral, nilai terpuji, melahirkan masyarakat yang cintakan ilmu dan juga nilai murni. Dan kita lihat yang ketiga berkaitan dengan kestabilan pemerintahan. Bagi pemerintahan yang stabil, sistem pentadbiran yang tersusun, sistematik dan juga kedudukan yang strategik. Sistem yang stabil ni apa maksud dia? Sistem itu tidak compang-camping. Sistem itu tidak haru biru. Jelas pemerintahannya nak pergi ke mana. Leader itu dia tahu nak bawa negara ataupun pemerintahannya apakah direction dia. Apakah directionnya? Apakah plan untuk 5 tahun akan datang? Plan jangka masa panjang, plan jangka masa pendek. Plan jangka masa pendek 5 tahun, plan jangka masa panjang biasanya 20, 30, 50 tahun. Macam kita dulu ada apa? TN 50, Transformasi Nasional 50. Kita juga ada apa? Wawasan 2020. Wawasan kemakmuran bersama 2030. Dan ini adalah apa? Ini adalah pentadbiran yang stabil. Kemudian kita dapat lihat apa yang berlaku kepada tamadun Melaka. Wujudnya pemerintahan tradisional yang teratur seperti perluasan jajahan. Sebab apa? Melaka ini bukan setakat dekat negeri Melaka. Kalau kita dapat lihat peta Semenanjung Malaysia bukan setakat Melaka tu saja, tapi sampai ke Johor, sampai ke Pahang, Terengganu, dan sebagainya. Manakala hukum kanun Melaka dan undang-undang undang-undang Melaka dan juga undang-undang Laut Melaka ini adalah bentuk pemerintahan yang teratur dengan ada apa? Undang-undang law. Sebab apa? Undang-undang inilah yang akan menggerakkan macam mana kerajaan ataupun pemerintahan itu berlaku. Bagaimana peranan yang dimainkan oleh pemerintah, bagaimana rakyat nak berlaku sesuatu perkara, semuanya ada undang-undang. Baik. Dan di sudut kemantapan ekonomi, wujudnya kawasan di lebah sungai. Sebab apa? Di kawasan sungai ini adalah akses. Akses untuk pelbagai aktiviti, dan di situ juga pengairan di sudut pertanian, wujud revolusi pertanian, aktiviti perikanan serta perdagangan. Di sungai ini juga boleh jadi apa? Boleh jadi pelabuhan. Kita dapat lihat tamadun Mesir kuno di mana mereka mendapat rahmat yang sangat besar daripada sungai Nile. Nile River. Nile River.
dan secara tak langsung dapat mencapai tamadun dari segi pentadbiran ekonomi dan juga sosial. Sebab tamadun Mesir juga adalah salah satu tamadun yang sangat hebat dekat dunia, antara yang hebat. Dan tamadun Melayu pula, contoh seperti Melaka, kedudukan yang strategik, pelabuhan yang terlindung daripada angin monsun, dan adanya aktiviti perdagangan yang pesat. Tempat persinggahan pedagang-pedagang daripada Barat, daripada China, daripada India, daripada Arab, dan inilah yang membuktikan perlunya kemantapan ekonomi bagi sesebuah tamadun. Baik, kita beralih pula kepada keteguhan sosial di mana masyarakat yang ada nilai positif seperti kecintaan terhadap ilmu, kan sukakan kepada ilmu, kreativiti, ketekunan dan juga kerajinan. Rajin menggali, rajin mencari bagaimanakah nak jadikan lebih baik. Dan inilah faktor yang meneguhkan sesebuah tamadun. Dan toleransi terhadap tamadun lain, di mana toleransi terhadap tamadun lain mewujudkan interaksi yang merangsang pemupukan nilai kehidupan bertamadun. Toleransi terhadap tamadun lain, di mana ada satu tamadun bertemu dengan tamadun yang lain, wujudnya toleransi secara tak langsung dia dapat menerima, dapat terima tamadun yang baik dan akan membentuk tamadun yang baru. Dan sikap pemimpin ini memainkan peranan yang penting. Sebab apa? Ada pemimpin, dia tak boleh terima wujud tamadun yang lain, dan apa yang berlaku, dia akan serang. Dia akan musnahkan tamadun yang wujud itu. Baik. Kemudian berlakunya penghijrahan daripada satu titik ke satu titik yang lain. Tujuannya untuk apa? Nak mencari ilmu, nak meningkatkan kualiti kehidupan dan juga membina strategi. Apakah langkah-langkah seterusnya, dan itulah yang dijemurkan dalam strategi. Dengan berlakunya penghijrahan ini akan melengkapkan tamadun, manusia yang bertamadun. Baik. Faktor keruntuhan tamadun. Faktor keruntuhan tamadun. Tadi kita ada bincangkan berkaitan dengan bagaimana tamadun itu boleh membesar, mengembang. Dan kali ini kita akan lihat bagaimana tamadun itu boleh jatuh dan akhirnya lenyap. Baik. Faktor yang pertama adalah pergolakan dalaman. Orang-orang di dalam pemerintahan. Apa yang berlaku? Ketidakstabilan politik. Maksudnya apa? Berlaku pergaduhan, perampasan, rasa tamak, nak dapatkan pangkat, harta. Ini adalah apa? Ketidakstabilan politik. Kelemahan pentadbiran, pentadbiran yang lemah, yang tidak cekap. Lagi apa lagi? Tidak kompeten, tidak cekap, tidak pandai mengurus. Ini adalah dari sudut kelemahan pentadbiran. Tidak pandai menjana kewangan, pendapatan. Ini adalah dari sudut kelemahan pentadbiran. Ataupun dia ada rakyat yang memberontak, dia tak dapat nak uruskan dengan sebaiknya. Dia ada menteri tapi menteri itu tidak berfungsi dengan sebaiknya. Ini juga adalah kelemahan pentadbiran. Kita dapat tengok daripada zaman dulu sampai sekarang. Perkara-perkara ini saling tidak dapat dipisahkan. Kita tengok macam mana satu-satunya kerajaan jatuh, kan, yang dulunya dipandang hebat, kemudiannya mula dah menjadi sepi. Berlakunya pergolakan dalaman, bukan orang lain kacau, tetapi faktor dalaman. Tapi sebenarnya faktor pergolakan dalaman ini adalah apa? Datangnya daripada luar. Itu juga adalah tidak dapat dielakkan. Ini juga adalah salah satu punca yang berlaku. Kemudian berlakunya pergolakan dalam institusi pemerintahan. Contohnya seperti perampasan kuasa, rasa tak puas hati. Ini adalah benda biasa. Benda biasa yang berlaku. Berlakunya pemberontakan daripada rakyat ataupun daripada pihak pembangkang, berlakunya penindasan, kezaliman, dan ini juga akan membawa kepada berlakunya kejatuhan sesebuah tamadun berdasarkan pergolakan dalaman. Kita lihat pula kepada sikap tertutup, di mana satu-satu tamadun ni tak boleh terima tamadun lain, tak boleh terima perubahan.
Tak mahu terima teknologi lain dan akan bagi kesan kepada keruntuhan tamadun. Contohnya, kalau tamadun itu dia tak nak terima teknologi berkaitan dengan ICT, komputer tak nak pakai, kan? Komputer tak nak pakai, sistem pun tak nak berubah, apa akan berlaku pada negara tu? Sudah tentulah akan ketinggalan. Okey, akan ketinggalan sangat jauh daripada negara yang menggunakan teknologi. Kita dapat tengok negara yang guna teknologi dengan tahap biasa dengan menggunakan teknologi pada tahap optimum, kita dapat lihat perbezaan jurang dia. Kan? Jurang yang sangat besar, gap dia. Okay? Gap di sudut apa? Kekayaan. Gap di sudut apa? Intelektualnya. Kan? Macam mana dia orang boleh, negara-negara yang hebat ni, dia boleh apa? Negara-negara yang maju, kita perasan tak? Negara-negara ni, dia banyak mengeluarkan barang. Dia sebagai inventor, kan, pencipta barangan. Dan negara-negara yang biasa ini, banyaknya akan jadi apa? Pengguna. Kan, kita tengok dalam negara kita lah, dalam rumah kita kan, mesin basuh jenama apa? Jenama Malaysia ke jenama luar? Kan, peti sejuknya, kan. Kalau kita sampai ke tahap yang maju ini, maksudnya kita takkan bergantung sangat dengan negara-negara luar. Okey, baik, itu sebagai contoh. Okey, seterusnya, peperangan juga boleh membawa kepada keruntuhan tamadun. Okey, akhirnya akan lenyap daripada peta. Dah tak ada dalam peta. Ini adalah apa? Peperangan. Okey, peperangan. Dan serangan yang dilakukan ke atas Jepun telah menyebabkan tamadun Jepun mengalami keruntuhan. Okey, serangan Pearl Harbor yang dilakukan oleh Jepun dan Jepun akhirnya diserang dalam pengoboman bom di mana? Hiroshima. Dan juga Nagasaki. Okey, ini dari sudut sejarahnya. Baik, dan keruntuhan nilai moral disebabkan apa? Disebabkan kejahilan. Disebab banyaknya berlaku rasuah, tidak berintegriti. Okey, tidak berintegriti, tidak buat benda yang betul. Dan ini menyumbang kepada jatuhnya nilai moral. Okey, kita lihat pula malapetaka juga adalah salah satu contoh kenapa tamadun itu boleh jatuh. Okey, malapetaka, bencana alam seperti apa? Banjir, tsunami, lagi apa lagi? Tanah runtuh. Ini adalah apa? Faktor-faktor ataupun keruntuhan tamadun ini dari aspek malapetaka. Dan ini adalah faktor di luar daripada kawalan manusia. Okay. Kita lihat lagi keruntuhan institusi sosial. Contoh seperti apa? Keluarga. Kan? Keluarga, masyarakat. Ini kalau kita tengok masyarakat kita pada hari ini, statistik berkaitan dengan perceraian. Hampir lebih kurang dalam 1 jam, adanya 9 ke 15 pasangan yang bercerai. Ini fakta. Daripada kajian yang dilakukan. Dan ini sangat merungsingkan, membimbangkan institusi sosial kita. Sebab apa? Kemanakah akan perginya anak-anak tersebut? Adakah mak ayah itu akan membimbing anak-anak tersebut ataupun tinggal je, tak memainkan peranan anak-anak? Kita perlu renung perkara ni supaya kita tidak pandang benda ni bukan masalah kita. Tapi kita kena ambil tahu apa peranan kita. Baik. Kita lihat pula faktor keruntuhan tamadun dari perspektif Islam ini. Ada beberapa faktor kejatuhan ataupun keruntuhan tamadun dari perspektif Islam. Kita ada 4 di sini, iaitu terkeluar daripada landasan tauhid, keruntuhan akhlak, pemerintahan yang lemah, kegiatan keilmuan yang jumud. Kita lihat yang pertama, Islam datang membawa manusia keluar pada jahiliah. Yang pertama ini jatuhnya
sesebuah tamadun. Sebab apa? Terkeluar daripada landasan agama tauhid. Agama tauhid ini membawa kita pergi ke mana? Redha Tuhan. Kan? Redha Tuhan ataupun redha Allah SWT. Jalan tu adalah betul. Tapi manusia ini kadang-kadang dia menyimpang. Dia pergi ke sini, dia pergi ke sini, dia pergi ke sini. Sikit lagi nak sampai, dia patah balik. Okay? Terkeluar. Bila terkeluar, okay, dia akan bawa manusia itu pergi ke arah jahiliah. Dan apabila lari keimanan kepada Allah SWT, akan menyebabkan tamadun itu tak sempurna dan juga runtuh. Okay? Sebab apa? Dia tak kejar untuk dapatkan redha Tuhan. Okay? Dia tak kejar. Baliknya, dia pergi apa? Nak dapatkan apa? Okay? Material. Okay? Bila dapatkan material, hidup tidak tenang. Okay? Hidup tidak tenang. Baik, yang kedua, berlakunya keruntuhan akhlak. Bila banyak berlaku keruntuhan akhlak, contohnya anak, okay, yang luar nikah, okay, berlakunya maksiat, kan, perkara-perkara yang bentuk kejahatan, okay, secara tak langsung akan rosak dan tamadun akan jatuh. Pemimpin yang terlibat dengan perkara-perkara yang tak senonoh, kan, tak senonoh, yang tak elok, benda ini akan membawa kesan yang sangat tidak baik sebenarnya. Jadi kita kena fikir, kita kena renung perkara ni supaya kita tak ambil mudah. Okay. Disebabkan apa lagi? Kan, keruntuhan akhlak, disebabkan arak, disebabkan dadah, judi, pelacuran, okay, berlakunya zina. Benda-benda ni terbuka. Secara tak langsung, sikit demi sikit akan membawa kepada keruntuhan akhlak. Kemudian, pemimpin yang lemah, okay, yang akan membawa kepada pemerintahan yang lemah. Okay, pemimpin yang tak berwibawa, tak ada kelayakan. Kelayakan di sudut akademiknya, tidak genius, kan, tidak cekap. So, inilah akan melahirkan pemimpin yang jahil. Pemimpin yang jahil ini, dia akan bawa banyak kemudaratan. Kan, dia akan bawa banyak perkara-perkara yang berisiko, kan, akan efek kepada ekonomi, akan efek kepada ketenteraman, keamanan. Okey, baik. Dan keruntuhan tamadun ini juga, okey, disebabkan kegiatan keilmuan yang jumud. Okey, kegiatan keilmuan yang tak mengembang, tidak dinamik. Sepatutnya pada hari ini, kan, kita kena explore, okey, keilmuan dari sudut perkara-perkara yang moden dan juga terkini. Contoh macam zaman macam sekarang ini, kerajaan pun dah ke arah usaha untuk adapt dengan kita sebut IR 4.0. 4.0 dan yang terkini kalau kita lihat kita didominasi dengan apa? AI. Kan? Artificial Intelligence, VR. Okay? Tak cukup lagi dengan itu. AR, VR, AR, augmented reality, virtual reality. Okay. Kita juga berkaitan dengan online punya sistem. Okay. Dan semua ini sekiranya tidak dynamic ataupun tidak adapt dengan kemajuan yang sedia ada, kita akan menjadi tamadun yang lemah dalam penguasaan ilmu dan juga teknologi semasa dan akan bawa kepada keruntuhan tamadun. Kan, kerugian yang sangat besar kepada sesebuah tamadun itu. Okey. Baik, kemudian kita beralih kepada interaksi antara tamadun. Kita akan pergi kepada apakah maksudnya, faktornya, jenis, kesan dan juga contohnya. Okey, akan lihat beberapa perkara. Akan lihat beberapa perkara berkaitan dengan interaksi antara tamadun. Baik, kita mulakan yang pertama. Interaksi antara tamadun yang pertama ini adalah okey, apakah maksudnya? Okey. Maksud interaksi itu adalah hubungan aktif. Hubungan antara satu tamadun dengan tamadun yang lain, dia akan saling berhubungan. Okey. Saling berhubungan. Okay.
Dia akan berhubung antara satu sama lain. Dan inilah yang menunjukkan apa? Tindak balas ataupun saling mempengaruhi antara satu sama lain. Contohnya seperti agama, pegangan nilai, bahasa, budaya, adat, sistem sosial. Inilah yang akan mempengaruhi interaksi pelbagai tamadun. Apakah interaksi yang berlaku? Interaksi yang melibatkan kepimpinan orang-orang yang pegang ataupun arif tentang agama, geografi, perkahwinan, perdagangan dan juga misi politik. Kita lihat yang pertama, peranan pemimpin melalui pelaksanaan visi dan juga misi untuk memajukan bangsa dengan aktiviti interaksi. Di mana kalau kita lihat pemimpin dia akan apa? Dia akan berkunjung pergi ke sebuah negara ataupun negeri untuk berkongsi idea apakah yang perlu dilakukan. Tengok negara ni maju. Negara ni maju, negara ini sedang membangun. Negara membangun ini lihat apa yang boleh dilakukan. Dan secara tak langsung bila dia balik daripada negara maju ini, dia akan do something, kan, perubahan. Akan adapt dengan apakah yang boleh dilakukan dalam negara dia yang sedang membangun ini. Itu contoh dia. Peranan pemimpin tu sangat penting. Baik, peranan agamawan ini menerusi apa? Motivasi agama dan juga dakwah. Sebab apa? Akan jadikan mereka ini hidup berlandaskan cara ataupun kepercayaan. Kepercayaan yang betul. Kalau tidak dia akan apa? Menyimpang. Menyimpang ataupun dia akan langgar pelbagai batasan. Okey, baik. Interaksi juga disebabkan geografi. Macam mana satu tempat ini boleh berinteraksi, katakan di Thailand boleh berinteraksi dengan Melaka. Macam mana di Sabah ini boleh berinteraksi dengan Sarawak, dengan Singapura dan sebagainya. Dan apa yang berlaku adalah sempadan geografi menyebabkan berlakunya interaksi. Kalau kita lihat sempadan geografi ini, kita ada apa? Sungai, kita ada laut, kita ada bukit, ada sudut daratan dan sebagainya. Kemudian di sudut perkahwinan, di mana antara pasangan yang berlainan kahwin, etnik, budaya, bangsa yang menyebabkan berlakunya interaksi. Katakan seorang lelaki kahwin dengan seorang wanita dan wanita ini bangsa Cina dan yang lelaki ini bangsa Melayu. Dan ini akan menyebabkan apa? Berlakunya interaksi. Tak cukup lagi, kita dapat lihat contoh-contoh yang lain. Melayu kahwin dengan India, kan? Melayu kahwin dengan Cina, India kahwin dengan Cina. Kalau kita tengok lagi, bangsa Barat kahwin dengan Melayu, Cina, India, dia akan wujudkan ras yang baru, genetik yang baru. Kemudian di sudut perdagangan, melalui proses hubung dagang dua hala antara negara-negara yang berdagang menyebabkan berlakunya interaksi. Katakan negara Malaysia berhubung dagang dengan negara China. Kan berlakunya pertukaran barangan daripada barangan China pergi ke barangan Malaysia dan Malaysia kepada barangan China. Okey? Okey, kita lihat pula interaksi juga berlaku dengan cara pendekatan, sama ada penjajahan, penaklukan dan juga kerjasama. Ini dari aspek politik. Ini dari sudut aspek politik. Ada negara yang melakukan penaklukan. Contoh macam British. Dia takluk satu-satu negara tu. Seperti apa? India, tanah Melayu, dengan cara menjajah, ataupun ada yang melakukan kerjasama. British melakukan kerjasama dengan siapa? Dengan Thailand. Dan Thailand ini adalah negara yang tidak pernah dijajah. Dia bagi laluan kepada British. Dia bagi laluan kepada British, bagi laluan kepada Jepun untuk menyerang tanah Melayu.
Ini antara apa? Inilah yang kita boleh sebut sebagai apa? Interaksi yang berlaku. Okey, jenis interaksi yang ada ini seperti budaya yang sama, budaya yang berbeza dan juga kuat dengan lemah. Contoh, bila berlaku antara budaya yang sama, hubungan budaya dalam rumpun kaum yang sama seperti masyarakat Melayu dengan Cina yang terdiri daripada pelbagai suku. Ini yang pertama. Manakala budaya berbeza, kaum yang berlainan budaya dan juga kepercayaan saling berinteraksi antara masyarakat Islam. Seperti masyarakat Islam dengan Hindu Buddha di Asia Tenggara. Dan ini juga berlaku. Ini juga berlaku. Kemudian interaksi antara kelompok yang lemah dengan yang kuat. Contohnya interaksi kaum Yahudi dan juga Islam, Kristian dan juga Islam pada zaman kegemilangan tamadun Arab di semenanjung tanah Arab dan juga Andalus. Kuat dan juga lemah. Dan perkara ini nampaknya inilah bentuk-bentuk ataupun jenis-jenis interaksi yang ada dalam kalangan tamadun. Dan perkara ini akan membawa kepada kesan positif dan dalam masa yang sama membawa kepada kesan negatif. Baik, kesan positif dari aspek teknologi. Aspek teknologi, ilmu dan juga kesenian. Baik. Apa yang kita dapat tengok dari sudut negatif pula, membawa kepada perkauman, jurang ekonomi dan juga peperangan. Kita lihat dari sudut kesan positif, apa yang akan kita nampak adalah dapatnya perpindahan teknologi. Teknologi pada tamadun Cina dan juga India. Seperti buat kertas, kita dapat manfaat. Bahan letupan, kita juga dapat manfaat. Penggunaan kompas yang sekarang ni telah di-advancekan dengan menggunakan apa? GPS. Dalam masa yang sama juga kemahiran, berpindahnya kemahiran daripada tamadun India dikembangkan ke negara China seperti astronomi. Teknologi membuat gula daripada tebu. Ini adalah kesan-kesan positif yang akan kita dapat, yang telah kita dapat. Sama juga berlakunya perpindahan ilmu daripada satu tempat ilmu pindah ke tempat lain. Contohnya, tambahnya kosakata dalam bahasa, pengaruh bahasa Sanskrit dalam bahasa Melayu. Contohnya apa? Perkataan syurga, banyaklah pahala. Ini adalah bahasa Sanskrit dan adapt masuk dalam bahasa Melayu. Dan bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu juga berlaku di mana kita lihat banyak pinjaman perkataan-perkataan. Contohnya perkataan apa? Perkataan berkaitan dengan benda-benda yang kita selalu guna dalam perkataan kita seperti madani, apa lagi berkaitan dengan banyaklah kalau kita nak sebut perkataan-perkataan pinjaman dalam bahasa Arab ni seperti rohani kan, lagi ibadah. Ini adalah semua datangnya daripada perkataan bahasa Arab dan kita pinjam. Bukan setakat itu, dalam perkataan bahasa Cina, bahasa India pun masih juga kita pakai. Kemudian di sudut peningkatan hasil kesenian, di mana pengaruh seni bina Islam ke dalam seni bina Cina, terutamanya seni bina masjid. Hasil kesenian. Ini positifnya. Tak dapat disangkal lagi. Kita nampak macam sekarang ni wujud di macam masjid-masjid yang ada dekat Melaka, masjid di Kelantan, ada seni bina yang berunsurkan seni bina daripada Cina. Baik, kita lihat pula kepada tamadun kesan negatif, kesan positifnya lagi. Kesan positif. Kesan negatifnya pula di mana wujudnya jurang perkauman. Sebab apa? Kita tengok kaum A ni lebih advance, advance daripada kaum B. Wujudnya jurang ekonomi, perbezaan yang ketara.
kaum B dengan kaum A. Kaum A ni lebih kaya, kaum B ni kuasa belinya tidak kuat. Okay, akhirnya kan disebabkan tidak selari, berlakunya pemusuhan, berlakunya peperangan. Contoh Buddha dengan Confucius, penganut Islam dengan penganut Hindu, di negara India, ada sebahagian tempatnya, okay, peperangan salib antara Islam dan juga Kristian. Okay. Baik. Dan bagaimana pula dengan interaksi di Malaysia? Okay. Di Malaysia ini ada interaksi antara tamadun India, okay, tamadun Cina dan juga tamadun Arab dengan tamadun Melayu yang ada di Malaysia. Okay. Apa yang kita dapat lihat di aspek pemerintahan, bahasa, kesenian, kesusastraan, dari sudut kebudayaan, di sudut pendidikan, seni bina, dan kita dapat lihat perkara-perkara ini berlaku dan memberi kesan kepada, contohnya yang kita lihat sekarang ni di sudut pemerintahan. Yang mana pemerintahan yang ada, okay, membentuk institusi beraja, okay, dan contohnya seperti konsep Dewa Raja, istana dibina di atas tempat tinggi, ya, yang kalau kita tengok sekarang sedikit tinggi istana tu, okay, pembinaan candi, okay, upacara pertabalan, kan dia ada upacara dia ada majlis dia, bukan bagi macam tu saja. Dia ada upacara dia, nak tunjukkan betapa something yang nampak sangat proper. Penggunaan bilangan pembesar dan juga hulu balang seperti 4, 16, 32. Okay, ini adalah dari sudut pemerintahan beraja, dan juga menggunakan gelaran seperti berikut. Seri Paduka Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Seri Nara Diraja, iaitu yang mana bertugas untuk mengisytiharkan pelantikan raja. Bendahara dikenali sebagai menteri, Laksamana sebagai ketua tentera. Okay. Dan ini adalah interaksi yang mana berlaku dalam dalam tamadun India dengan tamadun Melayu. Okey. Dari segi bahasa pula berlakunya percampuran bahasa Sanskrit. Saya panjangkan lagi. Bahasa Sanskrit, bahasa Tamil dalam bahasa Melayu seperti bumi, beda, bahasa, arta, harta, bakti, budi, arga, harga. Okey. Dari sudut kesenian, adanya dari sudut sanitary, seni binaan seperti Masjid India, semua kubah, dan ini merujuk kepada apa? Tuhan Yang Esa. Kubah ni, kan kubah di atas bangunan tu. Kan kubah, dom. Okey, kemudian dari sudut kesusastraan, arts, okey, literature, di mana di situ wujudnya wayang kulit sebagai hiburan juga dalam membawa mesej. Okay. Kemudian wujudnya cerita Seri Rama dan juga Pendawa Lima, okay, dan pelbagai benda lagi. Okay. Kemudian kita beralih kepada interaksi dengan Cina, okay, di mana dari segi bahasa ini pula kan menunjukkan kita juga ada beberapa pinjaman ataupun penggunaan. Contoh seperti apa? Kita nak makan apa? Bakmi, mi, cincau, kuih, bepang, taugeh, kanal, kuaci, kucai, angki, pisang kaki, tahu, kincam, lai, laici, teh, bihun, samsu. Punya kita semua apa? Pinjam, kan? Disebabkan apa? Interaksi. Kan? Interaksi. Di sudut pakaian dan juga barangan dagang, okay, kita ada tocang, kekwa, koyok, cat, gimpai, gincu, tahil. Kan koyan, tahil ni adalah salah satu unit ukuran, kan ukuran seperti kilo, lagi pergi kati, angklong, candu. Candu ni adalah apa? Dadah. Baik, manusia dan juga hal ehwalnya, dari sudut komunikasinya, kita panggilannya apek, loki, nyonya, tauke, kongsi, cincau, ampu, ampau, gua, lu, sengse, samseng, kan, sue, tua, pekong, tokong, tekong, banci, cua. Kita juga ada apa di sudut rumah peralatan, banyaklah, loteng, pangkat, pangkil, bangsal, tongkang, jong, sampan, beca, langca, pongkis, sempua. Sempua ni macam kalkulator, sia, sia ni mangkuk tingkat.
Atau ada pemegang kat atas ni. Okey. Ada tanglong, okey, tangsi, cawan, tekok, uncai, dacing. Okey. Rupanya banyak ni kita yang berlaku dekat tanah Melayu ni, interaksi disebabkan interaksi ni maka bahasa itu dia makin berkembang. Kan macam permainan pula pakau, congkak, cukai, mahjong. Okey. Baik. Dan interaksi dengan Cina pula, di mana di sudut kebudayaan ini budaya Baba Nyonya. Okey, di mana pada tahun 1613 iaitu awal kurun ke-17 komuniti Cina menetap di Melaka dan berkahwin dengan wanita tempatan. Okey. Orang Melayu Cina kahwin dengan orang perempuan tempatan. Okey. Dan apa yang berlaku? Berlakulah kacukan yang disebut sebagai Baba Nyonya. Okey. Ciri-ciri masyarakat Baba Nyonya ini memanggil diri mereka Baba ataupun peranakan. Bertutur dalam bahasa Melayu dengan gayanya yang tersendiri, dan masakan Baba ini banyak dipengaruhi oleh masakan Melayu. Biasanya makan menggunakan tangan. Kalau masyarakat Cina, makan dengan menggunakan chopstick. Dan generasi yang lebih tua, nyonya masih menggunakan kain sarung dan kebaya sebagai pakaian harian. Berbeza dengan masyarakat yang terkini kan, dia dah tak open nak pakai dah. Okey. Baik. Dan interaksi dengan Cina pula dari aspek kebudayaan, di mana Cina peranakan atau Cina kampung seperti Cina peranakan di Kelantan, adanya hubungan Cina dengan negeri pantai timur sejak sebelum Sriwijaya lagi. Dan perkara ini dibuktikan dengan terdapat tebing di Sungai Kelantan, dan juga Kuala Kerai di hulu sehingga ketupat di muaranya. Apa yang berlaku adalah kesannya penyerapan ciri-ciri budaya Melayu kecuali agama masuk ke dalam masyarakat Cina. Penggunaan dialek Kelantan yang fasih. Sebab kalau kita lihat masyarakat Cina kan di Kelantan, dia bercakap dengan menggunakan bahasa Melayu, logat Kelantan, dan pakaian dia tak kisah pun kalau dia pakai kain pelekat, kain batik. Sebab apa? Sebab dia dapat adaptasi. Dan benda ni juga menunjukkan saling menghormati dan juga lahir cita rasa yang sama seperti kegemaran pada wayang kulit, permainan mahjong dan juga menora. Okey. Baik, dari segi aspek kesenian pula, seni bina Cina dalam pembinaan masjid seperti Masjid Tanjung Kling, Masjid Tengkera, seperti binaan pagoda. Okey. Dan juga kita dapat lihat di sudut seni kaligrafi, cat minyak, lagi berkaitan dengan seni-seni kaligrafi ni, contoh macam tulisan, kan tulisan Cina cat minyak yang menunjukkan kepada motif-motif seperti abstrak, flora, fauna dan sebagainya. Interaksi dengan Arab pula, dari sudut bahasa penambahan kosakata Arab seperti sabar, syukur, yang mana perkataan ini digunakan juga dalam bahasa Melayu. Jadi sudut kesastraan pula, cerita sastra Arab ini mempengaruhi kehidupan masyarakat Melayu. Itu sebab dia kalau kita tengok masyarakat filem P. Ramlee. Filem P. Ramlee banyak ambil daripada filem daripada negara Arab. Kan 40 Penyamun. Sama, lagu-lagunya pun lebih kurang juga ada rentak padang pasir dan sebagainya. Contoh yang lain seperti apa? Kisah 1001 Malam, Hikayat Pahlawan Islam. Baik. Berkaitan dengan budaya juga, pengaturan masa mengikut waktu solat. Ini yang diamalkan oleh masyarakat Islam, cara berpakaian, dari sudut jubah, pakai kepiah, ni pakaian yang lebih banyak kepada nak melaksanakan ibadah. Di sudut pendidikan pula, wujudnya sekolah agama, sekolah Arab, dan kurikulum pendidikan ini berdasarkan pendidikan Islam dan juga pendidikan Arab. Dari segi aspek seni bina, di mana ia mempengaruhi seni bina masjid dan juga seni bina rumah. Dan apa yang kita dapat lihat, apakah persamaan atau perbezaan antara tamadun dari segi aspek keagamaan, nilai etika, kepimpinan dan juga keilmuan.
Okay, dari sudut aspek keagamaan, persamaannya menunjukkan adanya agama. Manakala perbezaan ini di mana praktis agama, amalan agama itu sedikit berbeza. Okay? Dan di sudut nilai etika, samanya semua ini ada etika dan bezanya dasar etika tersebut. Sebab apa? Kita dapat lihat Islam beza dasar dia, Hindu, Kristian dan juga Buddha. Masing-masing berbeza, ya. Dan masing-masing perbezaan itu kita hormat. Itu saja yang boleh kita lakukan. Kalau kita petikai apa semua, dia akan bawa kepada benda yang tidak ada penghujung. Kan? Sebab apa? Pertikaian ini tidak akan bawa kepada satu persetujuan. Okey? Baik. Kita lihat perlu pada aspek kepimpinan di mana persamaannya semuanya mahukan kepimpinan yang adil. Okey, dari sudut keilmuan, persamaannya ada pencapaian ilmu yang tersendiri dan perbezaan dia masing-masing ada apa? Ada penekanan bidang ilmu yang berbeza. Ada niche, niche area yang berbeza. Kan? Ada yang fokus pada bidang astronomi, perubatan, di sudut apa lagi? Engineering. Dan inilah yang berlaku, persamaan dan perbezaan antara tamadun. Baik, persamaan antara tamadun ini, kita dapat lihat berasaskan kepada ketuhanan dan juga kerohanian dan peninggalan bangunan keagamaan seperti apa? Masjid. Lagi kaitan dengan kuil. Tokong dan sebagainya. Nilai etika pula, semua tamadun menekankan etika dalam kehidupan. Adanya etika dalam kehidupan, etika kehidupan berkeluarga, masyarakat. Dari sudut kepimpinan pula, kepimpinan yang adil, bijaksana. Inilah yang menjadi trust kepada semua tamadun. Dan nilai keilmuan pula, semua tamadun menunjukkan wujud ketinggian ilmu, wujudnya teknologi, hasil kreativiti, inovasi yang ditinggalkan. Inilah persamaan antara tamadun. Dan perbezaannya dari segi aspek agama, perbezaan wujud dalam aspek praktis keagamaan. Macam mana praktisnya? Berbeza semuanya. Islam berbeza, Hindu berbeza, Buddha berbeza, Kristian berbeza, tidak sama. Kan masing-masing ada kepercayaan dia, dia punya belief dia pun tak sama. Rujukan kitab pun tidak sama antara satu sama lain. Bagi Hindu menggunakan kitab Veda, ataupun Brahma atau sebagainya. Islam menggunakan Quran. Buddha ada caranya sendiri. Kristian gunakan Bible. Ini menunjukkan apa? Berbeza antara satu sama lain. Okey, baik. Okey, kita lihat pula. Kita lihat pula nilai etika dalam Islam itu. Nilai etika dalam Islam dirujuk kepada sumber yang diwahyukan. Sumber yang diwahyukan adalah datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan dalam menggunakan apa? Al-Quran. Rujukan dia adalah Al-Quran. Dan inilah nilai etika yang datang daripada Allah SWT, Tuhan, God, dan sama sekali tidak akan membuatkan umat manusia menyeleweng. Tapi umat manusia hari ini menyeleweng sebab apa? Sebab tidak ikut, tidak follow ajaran yang telah ditetapkan. Dan apa yang kita boleh katakan di sini sebagai kesimpulannya, ilmu ketamadunan hari ini penting sebab ia boleh membantu ke arah pembinaan dan kejayaan sebuah masyarakat dan negara, di samping membuka ruang kepada tamadun untuk berinteraksi secara positif ke arah hidup yang lebih saksama. Penting kita kena tahu macam mana asal usulnya. Dan pembangunan material semata-mata itu bukan jaminan. Sebab apa? Material dia rapuh. Kan, fragile. Dia rapuh dan akan apa? Musnah. Tapi tamadun
okey, dia lengkap, holistik, okey, memenuhi keperluan manusia. Sebab apa? Manusia ini kita ada pelbagai benda yang ada dalam elemen yang ada dekat kita. Okey, bila tak follow, apa akan berlaku? Okey, of course, manusia ini akan ada elemen-elemen yang tak dipenuhi. Contohnya, manusia ini dia fokus pada apa? Dia fokus kepada nak dapatkan material semata-mata. Bila dapatkan material semata-mata, kita ada elemen yang pelbagai. Contohnya akal, okey, nafsu, okey. Apa lagi? Dari sudut ilmu, kan dari sudut rohani, spiritual kita. Kalau material ini dia hanya portion kepada nafsu. Akal ini dapat sikit, ilmu dapat sikit, tapi rohani out, tak ada langsung. Jadi akal rapuh akhirnya musnah. Tak ada apa. Tu sayang sama sekali. Jadi kita dapat sesuatu yang manfaat untuk bab yang pertama ini, pengenalan ilmu ketamadunan, dan terima kasih kepada semua. Mohon maaf atas kekurangan dan jumpa lagi di lain pertemuan. Okey, setakat itu saja. Kita jumpa di bab yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.